Huraian buku Akidah Ahlussunnah Jamaah Syekh Utsaimin. Okay, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba', jadi alhamdulillahirabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi pada pagi ini insya-Allah untuk membicarakan buku Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini insya-Allah merupakan halaqah yang kedua. Ini halaqah yang kedua. Pada halaqah yang pertama hari itu kita dah bahas sikit sebanyak tentang tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Okey, tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Jadi untuk kita orang cakap macam kita nak flashback balik apa kita dah belajar tu, nak recap balik apa yang kita dah belajar hari tu. So ta'rif tauhid ni, yang ni adalah ulang kaji kita cakap macam ulang kaji. Ta'rif tauhid ni adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah Azza wa Jalla atau Subhanahu wa ta'ala pada apa yang khusus bagi Allah. So itu ta'rif tauhid yang paling ringkas lah, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi. So bila kita cakap mengesakan Allah pada apa yang khusus bagi Allah, kalau orang tanya apa dia yang khusus bagi Allah tu, kita cakap yang khusus bagi Allah tu tiga. So pertama haqqul uluhiyah, kan? Kedua haqqur rububiyah, yang ketiga ni al-asma' wa sifat. So yang pertama ni adalah yang khusus bagi Allah tu adalah Allah sahaja yang ada hak mutlak untuk disembah. Allah sahaja yang ada hak mutlak untuk dijadikan sembahan. Yang kedua adalah Allah sahaja yang layak untuk dijadikan sebagai Ar-Rabb, Tuhan pentadbir sekalian alam. Yang ketiga adalah yang merupakan khusus bagi Allah, Allah sahaja yang mempunyai al-asma' al-husna. Allah sahaja yang mempunyai nama-nama yang maha indah. Okay? Al-asma' al-husna ni bukan sahaja nama-nama yang bagus, tapi nama-nama yang maha indah. Sebab kalau kita cakap ada nama-nama yang bagus, dalam bahasa Arab panggil al-asma'ul hasanah. Okay? Al-asma' al-hasanah. Tapi bila kita cakap al-husna, al-husna ni maksudnya yang paling cantik. Dia bukan cantik sahaja tapi paling cantik. So yang ada nama-nama yang paling cantik dan maha cantik ni apa? Allah sahaja. Allah sahaja. Nama-nama yang maha sempurna, maha cantik. Kemudian wasifatul ulia ataupun wasifatul ula. Dan Allah sahaja yang mempunyai sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan paling sempurna. So tauhid adalah mengesakan Allah pada apa yang khusus bagi Allah. Ifradullah bima yakhtassu bihi. Apa yang khusus bagi Allah, al-uluhiyah, al-rububiyah dan al-asma' was sifat. Okey. Jadi itu secara umum apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kita pun dah sentuh tentang pembahagian-pembahagian tauhid ni. So tauhid ni ada banyak jenis pembahagian, okay? Cuma pembahagian yang masyhur dan mudah yang kita nak pakai untuk dipelajari ni adalah dibahagikan kepada tiga tadi tu. Al-uluhiyah, al-rububiyah, al-asma' was sifat. Hari ni kita nak masuk tauhid al-asma' was sifat.
kita nak masuk tauhid al-asma' wa sifat. Kata Syekh, kita masih lagi dekat muka surat yang kalau dalam bahasa Melayu dalam muka surat 14. Siapa yang ada PDF dalam bahasa Melayu dia kat muka surat 14 Siapa yang ada dalam bahasa Arab dia muka surat 7. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi ay bi anna lahu al-asma'ul husna was sifatu al-kamilatu al-ulya. Dan kita beriman, kami beriman bagi Allah itu nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang sempurna dan juga paling tinggi. Itu maksud al-asma' al-husna yang maha cantik, as-sifatul kamilatul ulya yang maha sempurna dan maha tinggi, yang paling tinggi dan paling cantik. Okey, so yang tu adalah tauhidul asma' wa sifat. Jadi kalau orang tanya, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, apa tu maksud al-asma' wa sifat kan? Sebab kita biasa dengar dah perkataan al-asma' wa sifat ni, cuma mungkin kita tak clear sebenarnya apa beza antara al-asma' dan as-sifat. Jadi definisinya, okey, al-asma' ni adalah bila kita cakap asma'ullah, bila kita cakap asma'ullah kan, walaupun sedia maklum dari sudut bahasa, al-asma' ni jamak kepada isim lah, plural kepada isim. Isim ni maksudnya kata nama. Cuma al-asma' ni bila kita bahas ilmu akidah, al-asma' ni adalah al-alfaz, al-alfaz, lafaz-lafaz yang Allah jadikan dia sebagai kata nama bagi dirinya. Al-alfaz allati ja'alaha Allahu 'alaman 'ala dzati. Lafaz-lafaz yang Allah jadikan lafaz-lafaz ni sebagai kata nama yang merujuk kepada dirinya. So al-alfaz allati ja'alaha Allahu 'alaman 'ala dzatihi. So itu adalah definisi al-isim. So isim adalah apa sahaja lafaz yang Allah jadikan lafaz tersebut kata nama untuk rujuk. So contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman ni adalah lafaz yang kita boleh guna Ar-Rahman untuk merujuk kepada Allah kan. So bila kita cakap Ar-Rahman, kita cakap Ar-Rahim, kita refer siapa? Kita merujuk kepada siapa? Kita merujuk kepada Allah. So itu definisi al-isim ataupun al-asma'. So bila kita cakap asma'ullah, dia lafaz-lafaz tadi tu, al-alfaz allati ja'alaha Allahu 'alaman 'ala dzati. Kemudian as-sifah ni adalah kullu ma akhbara Allahu bi annahu qa'imun bi dzatihi. Kullu ma akhbara Allahu bi annahu qa'imun bi dzatihi. Apa sahaja perkara ataupun semua perkara yang Allah khabarkan bahawa perkara ini ada pada zat Allah. Makna ini atau perkara ini ada pada zat Allah. Okey. Contohnya Allah khabarkan bagi Allah itu sifat ilmu. Apa nama dia, mengetahui yang ghaib. Allah kata wa indahu mafatihul ghaib. So bagi Allah itu kunci terhadap ilmu ghaib. So itu adalah makna ataupun perkara yang Allah bagi tahu ada pada zat Allah. Kan? Bagi Allah itu pengetahuan terhadap perkara yang ghaib. So al-ilmu bil ghaib ni ataupun al-ilm adalah merupakan satu sifat bagi Allah. Satu sifat bagi Allah. Cuma kita kena faham yang ini perlukan kepada fokus lah. Yang ini perlukan kepada fokus dan perhatian bagi orang yang mungkin pertama kali dengar. Okey. Bagi yang pertama kali dengar, dia kena bagi perhatian al-asma' dan as-sifat ni berbeza. Al-asma' dan as-sifat berbeza sebab kalau orang tanya sebab apa berbeza, sebab as-sifat ni, as-sifat tak dijadikan kata nama lah. Tak dijadikan kata nama bagi Allah. Ataupun kita tak boleh ambil daripadanya, tak mesti kita boleh ambil daripada dia jadikan kata nama. Sebagai contoh Allah menceritakan tentang dirinya, Allah khabarkan tentang dirinya bahawa Allah ni fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah ni maha melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi kat situ cakap Allah ni lima yurid. Jadi Allah ada sifat kehendak. Ni kehendak ni adalah satu perkara yang ada pada zat Allah, satu makna yang ada pada zat Allah. Okay? Al-iradah, kehendak. So bila kata Allah ni maha melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki, maksudnya Allah ada kehendak. Okay. So kehendak ni, yurid atau al-iradah ni, dia tak mesti kita boleh ambil daripada perkataan ni, kita buat jadi kata nama.
Kalau dalam bahasa Arab kita boleh buat jadi kata nama lah, kita ambil jadi buatkan jadi isim fa'il. Contohnya kita ambil buat jadi isim fa'il kan. So yurid ni, yurid daripada fa'il arada yuridu, isim fa'il dia murid, maksudnya yang mengkehendaki, yang berkehendak atau yang mengkehendaki. Okay. So boleh tak kita buat di antara nama Allah ni adalah Al-Murid, yang maha berkehendak ataupun yang paling berkehendak, yang maha mengkehendaki. Boleh tak? So jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab itulah macam kita cakap tadi, sifat tak semestinya dijadikan lafaz tu sebagai kata nama yang merujuk kepada Allah. So kita tak boleh ambil lafaz iradah tu kita buat jadi al-murid. Yang al-murid ni kita niatkan perkataan al-murid ni sebagai kata nama untuk merujuk kepada Allah. So tak boleh. Okay? Itu beza al-asma' dan as-sifat. Okay. Al-asma' dan as-sifat. Harapnya fahamlah. Kalau siapa yang pertama kali dengar tu, ana harap faham. Kemudian kata Syekh, wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalik, dan kita beriman bahawa Allah esa pada semua yang tiga tadi tu. Dzalika kat sini merujuk kepada rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' wa sifat. So bila kata Syekh wa nu'minu biwahdaniyatihi bidzalik, maksudnya kami beriman bahawa Allah esa pada mana? Pada hak uluhiyah, pada rububiyah, pada al-asma' wa sifat. Apa maksud esa kat situ? Maksudnya tak ada siapa yang lain yang boleh join Allah dalam hak tu. Okey? Tak ada siapa yang lain yang dia boleh join Allah dalam hak tu. So kalau kita cakap boleh tak ada perkara selain Allah yang menyertai Allah sebagai perkara yang mempunyai hak untuk diibadahkan? Ada tak perkara lain yang dia boleh sertai Allah ataupun dia join, dia nak join atau sertai, dia cakap dia pun ada hak untuk disembah? Jawapannya tak boleh. Sebab kita cakap kita beriman keesaan Allah dalam isu tu, dalam isu uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Bila kata keesaan, bila kata esa, maksudnya yang lain tak boleh masuk. Yang lain tak boleh masuk campur, yang lain tak boleh kongsi perkara yang sama. So dalam isu uluhiyah, kalau ada benda lain dia dakwa aku pun ada hak untuk disembah, maka perkara tu batil. So dalam isu rububiyah, kalau ada perkara lain yang dakwa aku pun ada hak rububiyah, aku pun ada hak untuk dipanggil yang pencipta, yang penentu takdir, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat, mudarat dan sebagainya, maka kita cakap itu semua batil. Sama juga pada al-asma' dan as-sifat. Selain Allah, tak ada siapa boleh layak mendapat nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang paling sempurna. Okay, tak ada siapa boleh cakap dia itulah yang maha pemurah. Tak ada siapa boleh cakap dia itulah yang maha berkuasa, kecuali Allah sahaja. Okay? Kecuali Allah sahaja. Itu maksud al-wahdaniyah bidzalik. Nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalik. Maksudnya kami beriman dengan keesaan Allah pada perkara itu. Tiga tadi itulah. Ai bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Itu huraian kepada apa yang saya sebutkan tadi itu, iaitu tiada satu pun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun dalam asma' dan sifatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dalil ni yang Syekh bawa daripada surah Maryam, daripada surah Maryam ni, ayat ni. Terjemahannya, dia adalah Tuhan, maksudnya Allah adalah Tuhan seluruh langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Adakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya yang patut disembah? So ini adalah terjemahan bagi ayat tu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dalam ayat ni kita boleh cakap ini menunjukkan kecerdikan Syekh Al-Uthaymin lah rahimahullah. Sebab Syekh pilih ayat ni specifically sebab dalam ayat ni ada bukti ketiga-tiga jenis tauhid tu. Kenapa Syekh sebut ayat ni dulu? Sebab dalam ayat ni mengandungi ketiga-tiga jenis tauhid tu terus, kan?
First ayat tu bermula dengan Rabbus samawati wal ard. Rabb, maksudnya ayat ni mula dengan dah cerita tentang ar-rububiyah. Okey. Menceritakan tentang ar-rububiyah, iaitu Allah adalah Rabb kepada apa yang ada di langit dan di bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Semualah, semua alam. Langit bumi dan apa yang ada di antaranya. Allah adalah Rabb, pentadbir. Ya, Allah adalah pencipta, pentadbir. Yang menentukan segalanya, yang menentukan segala takdir, yang menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat. So Allah adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang tu menceritakan tentang aspek rububiyah. Itu aspek rububiyah. Kemudian ayat tu bersambung, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah Allah, dan istabir. Istabir ni arahan untuk bersabar. Cuma istabir ni dia lebih, arahan yang lebih, kita cakap lebih kuat, lebih dalam maknanya daripada isbir sahaja. Kalau isbir kita suruh bersabar, istabir maksudnya kena betul-betul bersabar. Maksudnya perkara yang kita buat tu pasti akan ada cabaran, pasti akan ada halangan dan sebagainya. So istabir ni betul-betul bersabar dan teguhlah li'ibadatih, dalam menyembah Allah itu. Okey. Ayat tu kata fa'budhu. Sebenarnya ayat ini kalau kita perhati dengan lagi detail, kenapa ayat ni dimulakan dengan rububiyah dulu, kemudian keduanya datang unsur uluhiyah, ya, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Ini adalah dalil Quran dan ini hujah akliyah. Ini hujah akli. So ini bukti bahawa Quran ni datang dengan dalil akli, ya. So Quran ni bukan semata-mata perkhabaran sahaja, tapi dia perkhabaran yang dalamnya ada hujah akliyah. Dalam Quran ni sendiri ada logik, ada penggunaan logik. So Al-Quran bukan semata-mata khabar, dia adalah khabar yang sebahagian daripadanya mengandungi hujah logik. Hujah logik. Sebab setengah orang ingat Al-Quran ni hanya perkhabaran sahaja, kan? Tapi yang tepatnya adalah dalam Al-Quran ni ada hujah logik. Okay. Kalau orang tanya apa hujah logik kat ayat ni? Hujah logiknya adalah, hujah logiknya adalah, kalau Allah yang merupakan Rabbus samawati wal ard ni, Tuhan kepada apa yang ada di langit dan bumi, dan wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, Tuhan sekali alam inilah yang maha berkuasa, yang paling berkuasa, maka logik jugalah untuk kita kata dia lah yang paling layak disembah. Okey? Bila kata Allah lah yang maha berkuasa, maka logiklah kita cakap Allah lah yang paling layak disembah. Sebab kenapa kita nak beri kita punya ibadah kita, sembah kita kepada perkara yang tak layak untuk dapat pun? Kalau orang tanya, siapa yang layak untuk dapat ibadah? Yang layak untuk disembah, yang layak untuk kita ikut, yang layak untuk kita patuh, yang layak untuk kita taat adalah siapa? Yang paling berkuasa. So sekarang ni ayat ni kata siapa yang paling berkuasa dekat langit dan bumi, yang menguasai semua ni, yang kat langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Allah. Okay, Allah. So bila kita dah tahu Allah yang menguasai semua, maka siapa yang paling layak dan paling berhak untuk mendapatkan ibadah? So jawapannya adalah Allah. So ayat ni dalil akli, dalil akli dia ilzam. Ayat ni ilzam kepada, ilzam ni satu hujah. Ilzam ni terjemah macam mana dalam bahasa Melayu? Ilzam ni satu hujah yang digunakan untuk kata bagi orang yang dah ada rububiyah, macam musyrikin Mekah dan sebagainya, yang mereka ni ada rububiyah pada Allah, yang mereka tahu Allah wujud, mereka tahu ada Tuhan sekali alam ni, tapi masih lagi sembah berhala, masih lagi sembah-sembahan lain ni, dalam keadaan diorang tahu ada zat lain yang lagi berkuasa, ada Tuhan yang lagi berkuasa, ada Tuhan sekali alam, kan? So ayat ni adalah hujah untuk attack mereka tu, untuk membungkam geng-geng tu, geng-geng yang dia memang iktiraf ada Rabb. Okay? Dan iktiraf ada Rabb, tiba-tiba dia pergi sembah benda lain, kan? So itu menunjukkan ada tanakut, ada kontradiksi. So kalau kita iktiraf ada Tuhan sekali alam yang maha berkuasa, apa keperluan kita untuk beribadah kepada berhala tertentu, kesembahan tertentu tu? Okay. So ayat ni ilzam, maksudnya hujah akli daripada Quran untuk kenakan dekat geng-geng musyrikin Mekah macam itulah yang ada rububiyah ni, yang ada asal ar-rububiyah, ada asal ar-rububiyah. Maksudnya dia percaya
Kat sana ada kuasa lain yang paling kuat dekat alam ni, atau Tuhan yang paling kuat dekat alam ni, Tuhan yang berkuasa kat alam ni. Dia ada asal, dia bukan tahqiq rububiyah tu, dia asal rububiyah. Okey. Last sekali ayat ni habis dengan hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu baginya sesuatu yang sama dengannya? Ataupun kita boleh cakap as-sami ni umpama lah. As-sami ni macam an-nadhir. Dia maksud dia apa yang sama. Umpama. So ayat ni habis dengan adakah kamu tahu bagi Allah itu umpama yang sama dengannya? Adakah kamu tahu bagi Allah perkara yang tandingan dengannya, yang setanding dengannya? So as-sami dekat sini boleh kita cakap tandingan, boleh kita cakap umpama, yang sama, yang umpama dengan Allah itu ataupun yang tandingan kepada Allah. Okay. Cuma kita tengok ayat ni menarik sebab ayat ni kata ayat ni adalah berbentuk pertanyaan, istifham. Okay. Hal ta'lamu lahu samiyya, ayat ni bertanya kat kita kan, tahu tak ada yang, atau tak ada tandingan atau umpama macam Allah tu. So ulama' balaghah kata pertanyaan ni, uslub pertanyaan, gaya bahasa pertanyaan dekat sini maknanya lebih kuat daripada kalau ayat tu datang menafikan terus. Okey. Yang ni pun perlukan kepada fokus, yang ni pun perlukan kepada fokus. Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang ada asas bahasa Arab kan, ataupun kalau tak ada asas pun insya-Allah dia boleh faham, dia kena fokus sikit dekat sini. So kalau ayat ni datang dengan menafikan terus, kan? Contohnya ayat tu katakanlah ayat tu kata la ta'lamu lahu samiyya, kamu tak tahu pun ada yang tandingan bagi Allah. Kamu tak tahu pun ada umpama bagi Allah. Itu nafilah. Kalau ayat tu kata macam tu, la ta'lamu lahu samiyya, dia tak sama dalam maksud dia, tak sama kuat maksud dia dengan kalau ayat tu datang hal ta'lamu lahu samiyya. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa? Sebab ni kata Syekh Al-Utsaimin lah dalam syarah beliau sendiri untuk kitab ni. Sebab kitab Akidah Ahli Sunnah ni Syekh Utsaimin sendiri syarah. Dalam syarah Syekh Al-Utsaimin, Syekh kata bila datang dalam bentuk pertanyaan, datang dalam uslub pertanyaan, hal ta'lamu lahu samiyya, dia ada unsur nafi satu, ada unsur nafi. Kedua ada unsur cabaran, tahaddi. Ada unsur tahaddi, cabaran. Iaitu Allah nak menafikan bahawa ada umpama dan tandingan bagi Allah. Bahkan Allah cabar, kamu sendiri tahu ke ada? Kamu sendiri boleh bawa ke umpama dan tandingan lain? So dia lagi kuat makna dia, lagi dalam makna dia daripada datang semata-mata kalau ayat tu datang contohnya la ta'lamu lahu samiyya, kamu tak tahu bagi Allah itu tandingan. Tapi bila ayat tu cakap hal ta'lamu lahu samiyya, ini adakah kamu tahu bagi Allah itu tandingan, itu soalan cabaran. Kau memang tahu ke ada umpama bagi Allah? Kau memang tahu ke ada tandingan bagi Allah? Kalau ada, bagilah. Itu menunjukkan betapa tingginya mutakallim, orang yang bertutur dengan Al-Quran, iaitu Allah, iaitu tingginya sifat Allah, tingginya kemuliaan Allah ini. Allah mencabar. Allah mencabar. Dan mencabarnya Allah menandakan bahawa Allah Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Maksudnya cabaran Allah ni datang dalam keadaan Allah tahu tak akan ada jawapan pun daripada kita. Kita tak boleh bagi jawapan pun, kan? Kita tak boleh bagi jawapan pun. So itu cabaran yang nak i'jaz, cabaran yang nak melemahkan kita. Dalam tahaddi ni, dalam cabaran yang Allah cakap, ada ke bagi Allah tandingan? Bagilah kalau ada. Dalam keadaan memang tak ada kan. Itu adalah satu bentuk i'jaz. Satu bentuk macam mana Al-Quran ni menunjukkan kekuasaan dia dan melemahkan makhluk. Satu bentuk i'jazul Quran, satu bentuk i'jazul Quran. Sebab tu ulama kata i'jazul Quran ni banyak sudut, antaranya dari sudut bahasa Arab kan. Antara yang paling utama adalah i'jaz dari sudut bahasa Arab. Jadi i'jaz dari sudut bahasa Arab kat sini bila datang dengan makna yang sedalam macam ni. So datang hal ta'lamu lahu samiyya, satu cabaran. Yang cabaran ni di akhirnya kita akan sedar bahawa memang tak ada tandingan dan umpama pun. Dan kita lemah, kita tak mampu untuk bawa jawapan bagi cabaran tu. So hal ta'lamu lahu samiyya, dia penafian dan cabaran. Dia ada makna penafian dan cabaran, bukan semata-mata menafikan sahaja macam la ta'lamu lahu samiyya. So ayat tu bila habis dengan hal ta'lamu lahu samiyya, lagi tinggi maknanya, lagi dalam maknanya. Harapnya insya-Allah difahamilah.
Kalau tak difahami itu mungkin boleh ulang dengar beberapa kali sebab dia melibatkan perbahasan bahasa sikit. Tapi bagus untuk kita tahu benda tu. Okey. Kemudian sambung Syekh lepas dah habis bahas ayat tu. Wa nu'minu bi annahu, dan kami beriman, dan kita beriman bahawa. Kemudian Syekh bawa ayat Al-Kursi, ayatul Kursi, ayat yang masyhur, ayat yang semua kita hafal. Semua kita hafal dan kita selalu baca. Ayatul Kursi. Dan ayat Al-Kursi ini dia berhajatkan kepada huraian yang agak panjang dan detail lah. Huraian yang agak panjang dan detail. Kalau kita nak memberi haknya, ya, kita nak beri hak yang sepatutnya, ayatul Kursi ini sendiri hak, dia berhak untuk mendapat satu kitab ataupun satu kuliah khusus untuk menafsirkannya. Sebab itulah ramai ulama dan masyayikh lah, ramai ulama dan syekh-syekh yang mereka khususkan kitab tertentu untuk tafsir ayatul Kursi. Macam Syekh Utsaimin sendiri ada tafsir ayatul Kursi. Dan kalau anda tak silap, Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun ada tafsir ayatul Kursi. Risalah khusus atau buku khusus untuk tafsir ayat kursi sahaja. Sebab ayat ni mengandungi terlalu banyak makna. Jadi kita sama-sama baca ayat ni. Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada Tuhan yang selainnya, al-hayyu al-qayyum. Kita pergi kepada la ilaha illahu, yang ni kalimah syahadah, ya. La ilaha illallah, kalimah syahadah. Kalimah syahadah ni kita huraikan dengan mudah. Dalam kalimah syahadah dia ada unsur an-nafyu wal itsbat. Dalam kalimah syahadah ada unsur an-nafyu wal itsbat. So pertama kita menafi. Kita cakap la ilaha, tiada Tuhan, tiada sembahan. Ilah kat sini kita tafsirkan dengan lebih tepat sebagai sembahan atau Tuhan, Tuhan yang disembah. Dia bukan semata-mata Tuhan, tapi dia yang disembah. Maksudnya tiada sembahan, tiada Tuhan yang disembah illallah, melainkan Allah. Ini kalimah syahadah kita lah. So unsur pertamanya nafi, menafikan, iaitu menafikan bahawa tak ada apa yang layak untuk disembah illa Allah, kecuali Allah. Itu unsur dipanggil itsbat, kita nak tetapkan. Setelah kita menafi, lepas kita dah nafi dah, kita nak tetapkan satu je, iaitu Allah. So lepas kita dah nafi tiada yang layak disembah, itu nafi, kecuali Allah, itu itsbat. Itsbat itu kita nak menetapkan hanya Allah yang disembah. So dalam kalimah syahadah kita ni, okay, dia ada unsur an-nafyu wal itsbat. Allahu la ilaha illa hu, itu ada unsur nafi wa itsbat juga. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu adalah nama. Allah ni maha hidup. Maha hidup. Al-qayyum. Al-qayyum nanti kita tafsir. Kita tafsir al-hayy dulu. Al-hayy adalah maha hidup. Bila kita cakap Allah ni maha hidup, Allah mempunyai sifat hidup yang paling sempurna. Hidup ni apa? Hidup adalah lawan kepada sifat mati atau maut. Ya, al-hayah diddul maut. So al-hayah diddul maut. Hayah ni adalah lawan kepada mati. Hidup lawan kepada mati. So bila kita cakap Allah al-hayy, Allah ni maha hidup, kita menafikan 100% kematian daripada Allah. Kematian daripada Allah. Dan bila kita cakap hayatullah ni kamilah, kehidupan Allah ni, sifat kehidupan Allah ni sempurna, maksudnya kita nak cakap Allah maha hidup dengan maksud tak didahului hidup Allah tu dengan ketiadaan. Okey. Allah bukan macam kita, makhluk ni kita tak ada, kemudian kita ada, kita hidup, betul tak? Kita tak ada, kita tak lahir lagi, bila tak ada kita lahir, kita keluar daripada perut mak kita, kita hidup. So hidup manusia ni didahului dengan ketiadaan, betul tak? Dengan ketiadaan. Ada fasa yang kita ni tak wujud pun. So manusia hidupnya ada fasa yang sebelum dia hidup tu yang dia tak wujud pun, kemudian dia hidup. Bila dia hidup 60, 70, 80, 90 tahun ikut umur yang dah ditakdirkan kepada kita ni, kita akan mati nanti. Dan bila kita mati, itu problem kedua, itu kelemahan kita yang kedua, iaitu hidup kita ni didahului dengan ketiadaan dan dihabisi dengan mati.
diakhiri dengan mati. Diakhiri dengan mati. So kita ada kelemahan, kita ada aib dalam sifat kehidupan kita manusia ni. Dari sudut yang pertama, kita didahului dengan ketiadaan. Sebelum kita lahir kita tak ada pun. Kemudian lepas kita mati, kita akan tak ada balik. Okey. Dua kelemahan ni yang didahului dan kat belakang ni, dua-dua ni tak ada pada Allah. Dua-dua ni tak ada pada sifat hidup Allah, hayatullah. So bila kita cakap Allah Maha Hidup, Allah tak didahului dengan ketiadaan pun. Siapa yang kata macam tu, kufur lah kalau dia kata Allah ni pernah didahului dengan ketiadaan kan. Sedangkan Allah ni dah sedia wujud. Kemudian hidup Allah juga tak diakhiri atau tak datang selepasnya kematian. Tak datang selepasnya kematian macam makhluk. Makhluk ni hidup lama macam mana pun, 1000 tahun ke, 10 juta tahun ke, 100 juta tahun ke, macam mana pun dia akan mati. Macam mana pun dia akan habis. Kalau kita tengok, kita belajar astronomi kan. Kalau kita belajar astronomi, ada galaksi ataupun kita cakap bintang lah, bintang-bintang besar. Bintang ni macam matahari kita ni, bintang. Tapi yang lagi besar daripada matahari, berpuluh-puluh, beribu-ribu, berjuta-juta kali ganda lagi besar. Kadang-kadang tempoh masa hidup bintang-bintang besar ni boleh sampai beratus juta tahun, boleh sampai berpuluh juta tahun. Tapi dalam umur bintang-bintang yang besar yang ada dekat alam semesta yang sampai berpuluh juta tahun ni, kan? Macam mana pun, lepas berpuluh juta tahun pun dia akan mati dah hilang juga. Dia akan mati dah hilang juga. Walaupun lama hidup berjuta, berpuluh, akan dihabisi dan diakhiri dengan kematian. Tapi Allah bila kata Al-Hayy, yang Maha Hidup, tak ada. Hidup Allah ni kekal, tak datang selepas ni kematian. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum ni ulama kata bermaksud yang berdiri dengan sendiri dan berdiri dengan, dia ada unsur pertama atau maksud yang pertama adalah berdiri dengan sendiri. Yang kedua yang mendirikan yang lain, Okay, apa maksudnya? Bila cakap berdiri dengan sendiri ni, qa'imun binafsih, kita cakap. Maksudnya Allah tak perlukan kepada apa-apa. Allah boleh sedia wujud dengan sendirinya. Allah tak berhajatkan kepada apa-apa. Okey? Itu qa'imun binafsih. Maksudnya Allah itu sendiri tak berhajat kepada apa-apa pun. Manusia qa'imun binafsih tak? Tak, kita tak qa'im binafsih. Qa'im binafsih dengan maksud boleh tak kita hidup tanpa berhajat dengan apa-apa? Kita tak boleh. Kita bukan macam tu. Manusia sentiasa muhtajun ila ghairi, sentiasa memerlukan kepada yang lain. Manusia sentiasa perlukan yang lain. Adapun Allah qa'imun binafsih. Allah boleh berdiri dengan dirinya sendiri. Allah tak perlukan kepada perkara yang lain. Kalau kita bayangkan tak ada hidupan lain selain Allah, tak ada makhluk selain Allah, adakah Allah terkesan? Jawapannya tidaklah, sebab Allah qa'im binafsih. Ada ke, tak ada ke, banyak ke, sikit ke, semua makhluk ni tak bagi kesan ke Allah sebab Allah qa'im binafsih. Pada masa sama Allah ni, itu adalah juzuk pertama kepada maksud Al-Qayyum. Maksud kedua kepada Al-Qayyum adalah Allah ni qa'imun ala ghairih. Allah qa'imun ala ghairih, iaitu setelah Allah tu tak berhajat kepada yang lain, Allah pula yang menguruskan yang lain. Yang lain perlu kepada Allah. Allah tak perlu yang lain, tapi yang lain tu yang perlukan kepada Allah. Dan Allah lah yang qa'im alaihim, yang menguruskan mereka, yang menentukan mereka, yang mentadbir mereka ni. So itu maksud Al-Qayyum. Allah tak perlu kepada yang lain, Allah cukup dengan dirinya sendiri. Pada masa sama Allah yang dijadikan sebagai sandaran bagi yang lain selain Allah. Maksudnya selain Allah perlukan kepada Allah. Qa'imun ala ghairi, Allah lah yang tentukan bagi yang lain. Allah lah yang tadbir bagi yang lain ni. Allah lah uruskan yang lain ni. So yang lain-lain ni semua, kita ni semua makhluk ni muhtajun ila Allah. Kan? Itu maksud Al-Qayyum. Kemudian la ta'khuzuhu sinah, wala naum. Dan Allah ini tak datang kepada Allah ataupun tak ada pada Allah itu sifat as-sinah dan an-naum. As-sinah ni maksudnya mengantuk. An-naum ni tidurlah, an-naum tidur.
Allah tak ada pada diri Allah itu, pada zat Allah itu rasa mengantuk, sifat mengantuk atau sifat tidur atau rasa nak tidur. Menafikan bagi Allah mengantuk dan tidur. Okey. Ini ulama kata, ini kaedah kalau siapa yang first time dengar pun dia boleh fokus kat sini sebab ini berhajatkan kepada fokus juga bagi orang yang first time dengar dan belajar akidah. Apa sahaja penafian yang ada dalam Quran tentang Allah ni, yang menafikan penafian yang berkaitan dengan Allah, maka di sebalik penafian tu ada makna yang Allah nak bagi tahu kat kita, makna kesempurnaan yang Allah nak bagi tahu. Okey. Penafian yang datang dalam Al-Quran ni dia bukan penafian yang sia-sia. Dia bukan penafian yang sia-sia. Bahkan di sebalik penafian tu, ayat Quran tu sebenarnya nak bagi tahu ma'ani. Nak bagi tahu ma'ani, nak bagi tahu makna-makna yang kesempurnaan. Makna-makna kesempurnaan. Nak bagi tahu apa sebenarnya di sebalik ayat tu, sifat sempurna yang Allah nak khabarkan kepada kita. Okay. Bila kita cakap dan kita nampak dalam ayat Al-Kursi ni penafian mengantuk dan tidur. Okay, mengantuk dan tidur. Dinafikan mengantuk dan tidur ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebalik penafian tu nak bagi tahu bahawa Allah ni ada kesempurnaan dalam sifat hidup Allah. Kesempurnaan dalam sifat tadi tu, Al-Qayyum tu. Dalam sifat Al-Qayyum tu. Maksudnya disebabkan kesempurnaan sifat Qayyumiyah dan Hayah ni, kehidupan dan berdiri dengan sendiri ni, sebab itulah Allah tak mengantuk dan tak tidur. Sebab yang perlukan kepada tidur, yang rasa mengantuk ni kita yang sifat hayah kita ni lemah, sifat hidup kita ni tak sempurna, ada aib, dan kita ni pun tak ada sifat qayyumiyah ni. Adapun bagi Allah ada kamalul qayyumiyah dengan kamalul al-haya, kan? Ada kamalul al-qayyumiyah dengan kamalul haya. Bila kata macam tu, maka Allah tak datang padanya perasaan mengantuk ataupun rasa nak mengantuk atau rasa nak tidur. So penafian la sinah wala naum ni dia bukan datang saja-saja, tapi di sebalik penafian ni nak bagi tahu sifat apa? Sifat kesempurnaan hidup Allah dan qayyumiyah Allah. Inilah yang ana maksudkan tadi bila ana cakap semua penafian dalam Quran dia tak datang sia-sia. Kalau orang cakap apa contoh penafian sia-sia? Penafian sia-sia ni contohnya macam kita cakap tingkap ini, kan? Tingkap ini tidak berwarna-warni ataupun tingkap ini tidak warna putih. Okey, itu kita nafilah, kita nafi warna putih pada tingkap. Kita cakap tingkap ini tidak warna putih. Kan? Atau kita cakap meja ini bukan warna hitam. Adakah di sebalik penafian itu ada makna kesempurnaan tadi? Itu ulama kata mujarrad an-nafi. Mujarradu an-nafi. Penafian yang ataupun an-nafiyul mujarrad. Penafian semata-mata yang tak ada di sebaliknya ma'ani kesempurnaan kamaliyah. Tak ada ma'ani kamaliyah, tak ada makna kesempurnaan di sebaliknya. Adapun nafi yang datang dalam Quran la sinah wala naum, di sebaliknya ada makna kesempurnaan. Okey. So harap yang dengar ni fahamlah. Kalau yang first time dengar, okey, insya-Allah. Kalau dia tak faham, dia boleh ulang balik. Mungkin lepas kita dengar 2-3 kali, ya, insya-Allah dia akan faham. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu apa yang ada di langit dan juga di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Yang ini menceritakan tentang syafaat. Siapa yang boleh memberi syafaat? Siapa yang boleh memberi syafaat? Melainkan mesti perlukan kepada keizinan Allah. Tak ada siapa boleh memberi syafaat melainkan pasti memerlukan kepada keizinan Allah. Nanti kita akan hurai masuk syafaat dengan lebih detail. Syafaat ni, okey, kita masuk sikit lah sebab rasanya Syekh ada perbahasan khusus tentang syafaat yang lebih detail yang Syekh bahas. Cuma kita bahas sikit umum kat sini. Umum kat sini dah alalang ayat ni dah lalu tentang perbahasan syafaat. So asy-syafa'ah ni, asy-syafa'ah dari sudut bahasa, okey, asy-syafa'ah dari sudut bahasa dia datang daripada perkataan syafa'.
Syafa' adalah lawan kepada witr ataupun al-watr ganjil. Sebab tu wasyaf'i wal watr kan. Kita selalu baca ayat surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil, al-watr. So asy-syafa' genap. So dari sudut bahasa asy-syafa' ni genap. Kenapa dia genap? Sebab asy-syafa'ah dari sudut bahasa ni adalah, yang ni saya bagi gambaran asy-syafa'ah ni adalah bila kita nak minta orang, kita berhajat kepada seseorang, kita ada bos ke siapa-siapa yang kita nak minta tolong. Mula-mula kita sendiri minta, kita seorang, betul tak? So permintaan kita tu water, ganjil lah. Permintaan ganjil ni mungkin tak berapa kuat. Mungkin kabel kita tak kuat dengan orang yang kita nak minta tolong tu, kita tak ada connection dan sebagainya. Maka kita minta someone yang dia ada kedudukan di sisi orang yang kita nak minta tu. Kita minta seseorang yang ada kedudukan ataupun dia kenalan kepada orang yang kita nak minta tu. Dia yang kita, yang orang ini ada kedudukan ataupun kenalan dengan yang kita nak minta ni, kita minta dia tolong kita minta juga. So dia dengan kita pair, dia dengan kita pair untuk minta kepada yang lagi satu tu. Dia dengan kita pair dalam apa? Pair dalam nak meminta satu hajat. Mudah-mudahan bila kita dah ada dia sebagai pair kita yang tolong minta juga, yang ada kabel ni, permintaan kita tu akan lebih mudah dimakbulkan. Itu maksud asy-syafa'ah. Itu syafa'ah lah. So asy-syafa'ah, kita pergi cari yang satu lagi tu, yang pair lagi satu, dia pun tolong minta untuk kita. Dia pun tolong minta bagi pihak kita. Dekat siapa? Dekat Allah. Kalau dalam ilmu aqidah, asy-syafa'ah ni adalah banyak contoh syafa'ah, tapi kita ambil contoh syafa'ah Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. So syafa'ah Nabi SAW adalah Nabi SAW minta bagi pihak kita kepada Allah. Nabi SAW minta bagi pihak kita kepada Allah. So kita dengan Nabi jadi pair. Kita dengan Nabi jadi pair. Dan Nabi ni ada khusus kedudukan di sisi Allah. Yang kedudukan khusus ni Allah sendiri bagi tahu dia. Bukan kita yang saja-saja dakwa. Sebab tu dia ada perbahasan, dia panggil asy-syafa'ah al-manfiyah dengan asy-syafa'ah al-muthbatah kan. Syafaat yang dinafikan dengan syafaat yang diisbatkan. So syafa'ah muthbatah. Asy-syafa'ah al-muthbatah adalah okey. Asy-syafa'ah al-muthbatah adalah mereka yang menjadi tukang syafaat untuk kita ni, yang Allah sendiri bagi tahu dia layak. Allah sendiri bagi tahu dia ni ada hak untuk jadi syafaat bagi kita. Itu asy-syafa'ah al-muthbatah. Al-manfiyah, mereka yang kita dakwa, kita ingat dia sebagai orang yang layak bagi syafaat kat kita, tapi sebenarnya tak. Kita ingat dia ni ada kedudukan atau kelayakan yang membuatkan dia tu layak menjadi syafaat bagi kita, tapi sebenarnya tak pun. Allah tak pernah iktiraf dan tak pernah beritahu kat kita pun. Kita pandai-pandai je. Itu dipanggil asy-syafa'ah apa? Al-manfiyah. Okey. Cuma nanti kita akan bahas detail syafaat. So itu secara umum. So ayat ni kata tak ada siapa boleh memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Okey, ayat ni menarik. Part ni dalam ayat ni menarik, juzuk ni menarik, sebab kebanyakan kita bila baca part ni, bila baca part ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ni, kebanyakan kita duk fikir dan terbayang apa? Duk fikir dan terbayang yang Allah tahu apa yang ada dekat depan kita dan Allah tahu apa yang ada dekat belakang. Okay? Kebanyakan kita faham macam itulah. Yang kita yang orang awam dan sebagainya, mungkin kita ingat baina aydihim wa ma khalfahum ni depan dan belakang. Dari sudut kita nak apa yang dekat depan kita boleh nampak, dan belakang kita yang kita tak boleh nampak. Tapi setakat yang anda tengok kitab-kitab tafsir, kebanyakan kitab tafsir kata depan dan belakang ni, maksudnya Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang ni, bukan bermaksud depan dan belakang ni yang kita tak nampak, yang kita nampak, yang kita tak nampak, tapi masa hadapan dan masa lampau. So apa nama dia, ya'lamu ma baina aydihim, kat sini maksudnya sekarang ataupun masa akan datang.
Wa ma khalfahum, yang belakang maksudnya masa lampau. Ini nak menceritakan apa? Ini nak menceritakan kamalu ilmillah, nak menceritakan kesempurnaan sifat ilmu Allah. Iaitu sifat ilmu Allah ni past tahu, present tahu, future pun tahu. Sebab tu Allah tahu yang di depan, maksudnya yang kita tengah hadapi sekarang, present, dan juga yang akan datang, ni future. Dan wa ma khalfahum, yang belakang, iaitu past. So semuanya ada dalam ilmu Allah. Itu maksud dalam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak dapat mengetahui sesuatu pun ilmu darinya kecuali dengan kehendaknya. Yang ni salah satu tafsiran ayat ni lah. Ayat ni ada beberapa tafsir. Kita ambil tafsir yang ada dalam terjemahan, sebab dia tafsir yang betul, dia tafsir yang sahih, so tak ada masalah. Iaitu ilmu daripada ilmu Allah ni, daripada ilmu Allah yang infinity, maha luas dan infinity ni, kita tak boleh tahu daripada ilmu Allah tu kecuali bahagian sedikit, kecuali bahagian yang sedikit yang Allah sendiri nak kehendaki untuk kita tahu. So Allah sendiri kehendaki untuk kita tahu banyak tu je. Apa yang Allah bagi tahu kepada kita tentang ilmunya, tentang pengetahuannya, itu adalah secepis daripada apa yang ada pada ilmu Allah yang infinity ni. Dan itulah yang Allah kehendaki untuk bagi tahu kat kita. Dan tak ada siapa tahu al-ihatah kat sini, maksud menyeliputi. Maksudnya tak ada siapa yang ada ilmu yang menyeliputi ilmu Allah. Mustahil. Mustahil, sebab ilmu Allah ni infinity. Tak ada siapa boleh kata, oh aku ada ilmu macam Allah. Aku tahu ilmu Allah kesemuanya. Ini rahsia-rahsia ilmu Allah yang aku tahu seorang je, yang aku tahu banyak. So itu semua batil, sebab al-ihatah ni mustahil. Dan Allah hanya bagi tahu tentang ilmu ni kepada siapa yang dia nak, kan? Betul Allah kata dalam ayat ni, dan mereka tidak dapat mengetahui sesuatu pun daripada ilmunya kecuali dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah nak beritahu, Allah beritahu. So kalau Allah tak beritahu kat dia, dia tak boleh senang-senang claim dia kata dia tahu rahsia ilmu Allah tu, rahsia ilmu Allah ni, ataupun dia kata ilmu dia meliputi ilmu Allah. Itu semua salah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah ni meliputi langit dan bumi. Kursi Allah, kursi ni bukan arash, Kursi bukan arash. Kursi bukan arash. Kursi atas qaul yang masyhur dan kuat di sisi ahli sunnah memang bukan arash. Dan ada riwayat yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas, bahawa Ibn Abbas tafsirkan kursi Allah ni sebagai ilm. Tapi itu riwayat itu dhaif. Penisbahan riwayat kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Ibn Abbas tafsirkan kursi Allah sebagai ilmu adalah dhaif. Okey, so, kursi bukan arash. Kursi di bawah arash. Dia ada cerita dia lah, dia ada cerita-cerita tersendiri tentang hadis-hadis tentang kursi dan sebagainya. Nanti kita boleh sentuh kalau kita ada masa lah. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah merasa berat bagi Allah itu untuk memelihara keduanya. Keduanya ni apa? Kalau orang tanya, wala ya'uduhu hifzuhuma, ya'uduhu ni yuthqiluhu, dan tidaklah Allah itu merasa berat. Ya'uduhu yuthqiluhu, so Allah tak rasa berat menjaga keduanya. Hifzuhuma, huma, dhamir huma ni, kata ganti huma, dirujuk kepada apa dalam ayat ni, ayat kursi ni? Dirujuk kepada langit dan bumi, as-samawat wal ardh. As-samawat wal ardh. So Allah tak merasa berat bagi Allah. La yuthqiluhu, la ya'uduhu ni la yuthqiluhu, tak merasa berat bagi Allah ni untuk tadbir dan urus dan menjaga kesemua alam ni. Tak rasa berat bagi Allah. Bahkan alam ni sebesar mana pun sama sahaja bagi Allah itu. Kalau alam ni sebesar rumah ni, kalau alam ni hanya sebesar rumah, kalau alam hanya sebesar rumah, mudahnya untuk takbir alam ni, mudahnya untuk jaga alam ni sama kalau alam ni sebesar 10 bilion, 30 bilion rumah ni. Sama je, tak ada beza. Bagi Allah, kesemuanya tak rasa berat bagi Allah. Kesemuanya bagi Allah tak ada masalah. No problem. Semuanya sama je. Tak merasa berat, tak merasa terbeban. La yuthqilu, la ya'uduhu ni la yuthqilu, tak rasa beban pun. Wa huwa al-aliyyul azim. Allah ni maha tinggi dan maha azim, maha agung. Al-ali, al-ali ni
Allah Maha tinggi kan. Dari sisi ahli sunnah wal jamaah, al-ulu, sifat tinggi bagi Allah ni ada tiga. Ada tiga tafsiran. Tiga maksud lah kita cakap. Tiga maksud. Dan tiga-tiga ni ahli sunnah wal jamaah kata ada bagi Allah. Pertama ada uluul makanah, tingginya darjat Allah, tingginya kedudukan Allah dari sudut darjat lah. Uluul makanah. So ahli sunnah kata Allah ada uluul makanah. Allah ni tinggi dari sudut darjat, tak ada apa yang sama tinggi dengan Allah dari sudut kemuliaan dan darjat. Bawalah orang hebat macam mana, title 10 juta title, Tan Sri, Datuk, Tun pun ribu-ribu, takkan sama dengan Allah langsung. Tak sama langsung. So uluul makanah. So di sisi ahli sunnah Allah ada uluul makanah, ada kemuliaan dan kehormatan, darjat yang paling tinggi. Yang kedua ada uluul qahr wal mughalabah. Uluul qahr wal mughalabah, maksudnya Allah ada kekuasaan yang paling tinggi, penguasaan yang paling tinggi. Allah boleh menguasai dan mengatasi apa-apa saja. Okay, Allah punya sifat kekuasaan ni mengatasi dan menguasai apa-apa sahaja. Ulul qahri wal ghalabah. Ulul qahri wal ghalabah. Silap, bukan mughalabah, ghalabah. Ulul qahri wal ghalabah. Ulul qahri wal ghalabah. Yang ketiga adalah ulul zat. Ulul zat, iaitu zat Allah Azza wa Jal, ya, zat Allah Azza wa Jal berada pada atas langit ketujuh. Berada pada atas langit ketujuh. Lebih tinggi daripada langit ketujuh, lebih tinggi daripada apa yang ada di atas arash. Lebih tinggi daripada arash lah. Anda silap, anda sebut lagi tepat, lebih tinggi daripada arash. Arash ni adalah penghujung alam. Arash adalah penghujung alam. Arash ni ada dekat langit ketujuh dah. So Allah lebih tinggi lagi daripada tu. So zat Allah lebih tinggi lagi. So ini perbahasan dari sisi ahli sunnah wal jamaah punya akidah adalah Allah di mana kan? Allah di mana? So ahli sunnah wal jamaah beriman dan izbatkan bahawa Allah ni tinggi di atas arash. Tinggi di atas arash tu melebihi arash, melebihi langit ketujuh, luar alam ni. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam, dan tak sama dengan makhluk. Dan Allah ni tak masuk dalam makhluk pun. Allah tak masuk dalam alam pun. Bahkan Allah terpisah daripada alam ni. Allah terpisah daripada alam ni. Allah lebih tinggi daripada alam ni. Allah lebih tinggi daripada langit ketujuh, lebih tinggi daripada arash. Itu maksud uluwuz zat. Dalil untuk uluwuz zat ni banyaklah, sampai Ibnu Qayyim kata ada 2000 kan. Dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah kan, ataupun nama lainnya Nuniyah, Ibnu Qayyim kata untuk sifat ulu bagi Allah ni ada 2000 dalil. Dalil fitrah, dalil akal, dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma'. Ada 2000 dalil. So kita perbahasan tentang ulu Allah tu panjang. Semua secara mudahnya itu apa yang ahli sunnah wal jamaah percaya, iaitu Allah ada uluwul qahr, uluwul ghalabah, uluwul zat. Kemudian Allah ni al-azim, huwal aliyul azim. Azim ni maha agung. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita dah habis apa yang kita nak belajar untuk hari ni. Kita dapat tahu tentang tafsir ayat kursi, makna al-asma' wa sifat ya. Kemudian ayat yang mengandungi ketiga-tiga uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kalau siapa ada soalan, dia boleh tanyalah. Dia boleh tanya dekat ruangan ni, chat ke komen ni. Anda bagi macam seminit ke 2 minit. Kalau ada orang nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Kalau ada, dia boleh type. Kamalul Qadr. Tak ada soalan? Apa-apa soalan berkaitan akidah, kalau ada lah, berkaitan akidah atau apa-apa yang nak tanya.
Okey. Macam tak ada je. So bila tak ada ni, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Anda akan beritahu kat Facebook lah untuk halaqah ketiga. Apa yang lemah tu daripada diri Ana, apa yang betul itu daripada Allah, betul dan tepat dan bagus itu semua daripada Allah. Dan minta maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya, kalau tersilap kata tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Baru nak habis ada soalan. Allah tinggi di atas arash, apa maksudnya? Adakah Allah duduk di atas arash atau terpisah dengan arash? So sahabat kita tanya, Muhammad Kashfi tanya, Allah tinggi di atas arash, apakah maksudnya? Adakah Allah duduk di atas arash atau terpisah dengan arash? So untuk menjawab persoalan ni, pertama kita kena faham dalil hanya cerita tentang Allah lebih tinggi dari arash, Allah tinggi atas arash. Dalil tak cerita secara spesifik atau detail tentang adakah Allah duduk di atas arash ataupun tak duduk di atas arash. Okey. Cuma majoriti ulama salaf mengatakan yang Allah terpisah daripada alam, terpisah daripada arash ni. Sebab tu ulama salaf macam Al-Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, dalam Syarh Sunnah kata Allah ni ba'in min khalqihi. Okey. Allah ba'in min khalqihi. Allah ni terpisah daripada makhluknya. So arash ni termasuklah daripada makhluk Allah. So Allah terpisah daripada makhluknya. Ada di sana riwayat athar daripada sahabat, daripada Nabi SAW, mana tak pasti statusnya. Tapi yang daripada beberapa sahabat, ada daripada beberapa sahabat Nabi SAW, athar dari riwayat yang mereka kata Allah ada sifat qu'ud atau julus, sifat duduk di atas arash ni. So yang ni menjadi khilaf di kalangan ulama lah. Sebab ada riwayat yang kata macam tu kan. Ala ayyi taqdir, atas apa pun, sama ada kita nak ambil pendapat yang kata terpisah daripada alam, terpisah daripada arash, macam majoriti ulama salaf kata, ataupun pendapat yang pegang dengan riwayat-riwayat tu. Ada riwayat-riwayat daripada beberapa sahabat yang isbat bahawa Allah duduk di atas arash dan sebagainya ni. Kita kena faham yang sebenarnya untuk isbat, kalau bagi sebenarnya adalah yang mereka yang kata duduk dan sebagainya tu tak kata macam tu ikut hawa nafsu, kata macam tu sebab ada dalil, semata-mata sebab ada dalil, ada riwayat. Kalau tidak mereka pun tak kata macam tu kan. Itu satu. Yang kedua, di sebalik kita cakap kalau ada berlaku sentuhnya Tuhan dengan makhluk pun, katakanlah macam atas pendapat yang kata Allah duduk di atas arash, atas pendapat tu, pendapat sebahagian salaf yang kata Allah duduk di atas arash sebabkan terdapat beberapa riwayat dan athar ni, atas pendapat tu tak ada isu. Sebab kalau kita cakap dia melazimi bersentuhnya Tuhan dengan makhluk, itu tak ada isu. Sebab dalam hadis lain sahih Bukhari dan sebagainya, Allah, Nabi SAW sendiri cerita yang Allah bila nak mencipta Nabi Adam, Allah sentuh Nabi Adam, Allah sentuh dan pegang belakang Nabi Adam. Masaha dhahra ibni Adam, Allah ni yang masaha dhahra Adam, Allah sentuh dan pegang. So kalau kita cakap duduk tu melazimi mula masah, melazimi sentuh, pegang dan sebagainya, itu pun tak mahzur, itu pun tak ada masalah. Sebab sabit dalam riwayat Bukhari memang Allah sentuh makhluknya, Allah ada sentuh Nabi Adam dan sebagainya. Itu atas qaul yang isbat julus dan qu'ud lah. Atas qaul majoriti ulama salaf, kalau nak tak silap untuk majoriti, iaitu Allah ni ba'in min khalqi, Allah terpisah daripada makhluknya. Dan itu qaul majoriti, dan itu yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah kuatkan. Boleh Ustaz perinci apa itu arash? InsyaAllah dalam kuliah akan datang. InsyaAllah boleh dalam kuliah akan datang. Anda akan perincikan tentang apa itu arash. Dan Al-Imam Az-Zahabi ada kitab khusus tentang hadis-hadis dan asar tentang arash. Berdoa dengan sifat Allah ni ada perbahasan khusus, terutamanya melibatkan tentang boleh tak kita bersumpah dengan sifat Allah atau tawassul dengan sifat Allah dalam berdoa ni. Jadi di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, majoritinya kata boleh kan.
macam Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, birahmatika astaghith. So dalam doa tu Nabi tawassul ataupun minta kepada Allah dengan tawassul kepada sifat Allah, ataupun bersumpah dengan sifat Allah, al-qasam ataupun tawassul dengan sifat, itu birahmatika astaghith. So kalau yang dimaksudkan dekat berdoa ni, maksudnya berdoa dengan sifat tu, maksudnya tawassul dengan sifat ataupun qasam dengan sifat, bersumpah dengan sifat tu, maka hukumnya boleh, sebab Nabi SAW sendiri buat birahmatika astaghith kan, birahmatika astaghith. So dengan ya Allah, aku bersumpah dengan sifat rahmat kamu ataupun dengan sifat rahmat kamu aku bertawassul, maka astaghith, aku minta pertolongan daripada kamu. Okey, itu maksud, itu tentang isu sifat lah. So doa, bila kita cakap doa ni dengan maksud tawassul kepada sifat ataupun qasam dengan sifat, jawapannya ataupun hukumnya harus. Tentang al-arash tu nanti kita akan sentuh dalam kuliah akan datang sebagainya, sebab arash ni ada banyak hadis dan athar juga. Macam mana sebut Imam Az-Zahabi ada kitab khusus, Kitabul Arsh. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.